Assalamualaikum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila wa hadina ila sawa'is sabil. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda wa ja'al akhiratana khairan min al-ula. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا برحمتك. Surah Jumaat yang kita baca maknanya mengenai golongan yang dipilih untuk mendekati wahyu, mempelajarinya dan mengajarkannya. Dan ia salah satu daripada perkara asas untuk menegakkan agama Allah. Kena ada pejuang, kena ada alim ulama yang belajar dan mengajar, dan kena ada orang kaya ataupun orang berharta untuk menginfakkan harta. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sentiasa bertasbih kepada Allah, makhluk di lapisan langit dan makhluk di lapisan bumi. Allah Ta'ala yang bersifat Al-Maliki, Maha Raja. Al-Quddus, Maha Suci. Al-Aziz Al-Hakim, Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi kita dapati 10 surah sangkai ini berselang dengan tasbih. Kerana tajuk besar dalam jihad dan infak adalah Tauhid. Tugas kenabian. Jadi ahli ulama adalah orang yang dipilih untuk menjalankan tugas Nabi. Sebab dia pewaris. Yang kita belajar wahyu ni kita akan mewarisi ilmu wahyu yang telah ditinggalkan oleh Nabi. Baik daripada Al-Quran maupun daripada hadis Nabi. Jadi sini Allah jelaskan tentang tugas. Walladhi ba'atha fil ummiyina rasulah. Dialah Allah yang telah memilih dan melantikkan untuk Arab. Ummi ini nama gelaran orang Arab. Buta huruf. Rasulah minhum. Satu orang rasul daripada bangsa Arab. Apa yang akan dibuat oleh Nabi itu? Yatlu alaihim ayatihi. Nabi itu akan mentilawahkan ke atas mereka ayat-ayat wahyunya. Jadi hari ini kita belajar ayat-ayat wahyu, kemudian kita tilawah pada orang lain. Tidak perlu tambah apa-apa. Sebab ini asas. Agama akan tersebar. Tilawah ayat. Sebagai ulama tafsir tulis, tilawah ni maknanya baca seperti mana apa yang diturunkan. Tak ada ubah suara apa-apa pun. Baca seperti mana yang diturunkan. Cuma baca berkali-kali. Baca berkali-kali. Umumnya masyarakat kita ni oleh kerana jauh daripada zaman Nabi kita SAW, jadi tinggal Quran ni hanya baca saja-saja. Kerana nak dapat pahala setiap huruf. Walhal zaman Nabi dulu, tilawah ni untuk memahami dan meyakini. Kerana di sebalik tulisan dan di sebalik bacaan, di sebalik bunyi, ada makna yang tersirat. Makna itulah keimanan. Makna itulah akan mengubah kefahaman. Makna itulah akan meninggikan derajat. Jadi, cara nak mengislahkan manusia, kena kembali cara asal. Imam Malik berkata, tidak akan islah umat akhir zaman. Sehingga dia kembali seperti mana islahnya umat awal zaman dulu. Jadi umat awal zaman dulu telah diubah oleh Allah, telah diislah dan dibaikkan oleh Allah Ta'ala. Apabila ada pada mereka ciri-ciri ini yang kita nak baca ni, iaitu tilawah ayat, tazkiyah dan taklif. Ada 3 ni, semua umat akan maju. Semua umat Islam akan bangkit dan maju. Tapi kalau asas ni tidak ada, dia tak akan islah sampai bila-bila. Imam Malik kata, lan yusliha akhiru hadhil ummah illa bima salaha bihi awaluha. Tidak akan jadi baik umat akhir zaman sampai bila-bila, sehingga dia kembali semula seperti mana umat awal Islam dapat islah. Illa bima salaha bihi awwaluha. Melainkan dengan cara yang umat pertama dulu islah tu macam mana, kalau kembali dengan cara tu, barulah umat akhir zaman pun dapat islah. Kalau masih dia kembali kepada cara lain, dia tidak akan islah, dia akan jadi makin teruk. Semoga Allah lindungi kita semua. Jadi yatlu alaihim ayatihi, mentilawahkan ke atas mereka ayat-ayat Allah. Melalui tilawah ayat Allah, mereka akan kenal Allah. Itu asas
wahyu. Kita belajar kitab Allah, mula-mula kita akan diperkenalkan tentang Allah sendiri. Sebab Allah Ta'ala turunkan kitabnya supaya dia dikenali. Alim dikatakan alim kerana dia kenal Tuhan. Alim dikatakan alim kerana dia boleh ikut Tuhan. Itulah alim. Itulah orang yang betul-betul alim. Jadi zaman sahabat dulu, dia tidak ada nama ustaz, dia tidak ada nama tu, dia tahu Allah sifat gini, kena ikut hukumnya begini. Itu saja. Para sahabat, dia tidak ada gelaran-gelaran yang dibubuh. Dia hidup, belajar, kenal Allah, patuh pada Allah. Tak ada gelaran apa-apa. Tanpa gelaran lah dia masuk syurga. Jadi kita nak kembali seperti itu. Jadi tak dapat tidak, wahyu ni perlu didekatkan. Supaya orang datang dan ambil wahyu ini. Sebab ini asal peninggalan daripada Nabi kita, pusaka Nabi kita SAW. Jadi yatlu alaihim ayatihi. Nabi akan baca kepada umat ayat-ayatnya. Nabi akan baca pada Arab buta huruf ayat-ayat Allah. Yang kedua, wa yuzakkihim. Nabi akan menyucikan mereka melalui ayat-ayat juga. Hati-hati mereka daripada syirik, hati-hati mereka daripada sifat-sifat mazmumah, dan sucikan amal-amal mereka dengan segala syariat. Kerana hati manusia, perkataan manusia, gerak-geri manusia tidak akan suci tanpa syariat. Tidak akan suci tanpa syariat. Jadi wa yuzakkihim bil ayat. Dalam tafsir kata, Nabi akan menyucikan mereka, membersihkan mereka sebersih-bersihnya dengan melalui ayat-ayat yang dibaca ini. Jadi kalau kita fikir, tanpa ayat ni macam mana orang tu akan suci? Dia tak akan suci. Sebab itulah penyucian yang paling baik, ayat-ayat ini dibaca dalam rumah Allah, dalam rumah hamba Allah. Rumah kita sendiri, ataupun rumah Allah. Wa yuzakkihim. Nabi akan menyucikan mereka dengan ayat-ayat tadi. Menyucikan hati mereka daripada syirik, menyucikan perkataan mulut mereka daripada segala-gala perkara yang berdosa, tukar kepada perkara-perkara yang mendatangkan pahala, menyucikan segala gerak-geri mereka, supaya gerak-geri mereka hidup dengan patuh syariat. Jadi dosa yang akan berlaku mungkin daripada hati, mungkin daripada perkataan, mungkin daripada anggota zahir. Jadi kalau semua suci, bermakna manusia akan jadi mesin untuk pahala. Hidup dia sentiasa menghimpun dan melonggokkan pahala. Itu tazkiyah. Itu tazkiyah. Tidak kata khusus satu orang itu berzikir. Itu salah satu tazkiyah. Salah satu. Jadi, kita tengok asalnya macam mana Nabi SAW tazkiyah sahabat Nabi. Iaitu mereka disucikan oleh Nabi melalui ayat-ayat Allah. Mana ayat-ayat inilah asbab untuk menyuci. Menyuci hati, menyuci akal, fikiran, menyucikan perkataan-perkataan yang ditutur dan segala anggota-anggota lain. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan Nabi akan ajar kepada mereka kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmah pada ayat ini sunnah. Cara hidup. Baik. Setelah kedatangan Nabi, yakni Nabi dipilih menjadi Nabi, melalui proses 3 perkara ni, para sahabat bertukar daripada orang buta huruf jahiliah kepada ahli ulama. Bertukar. Seperti mana kita datang belajar ni, kita akan bertukar. Wa in kanu, sesungguhnya mereka itu dulu, min qablu, sebelum 3 perkara ni, la fi dhalalim mubin, dalam keadaan sesat yang teruk. Sesat yang jelas nyata, sesat sungguh. Sesat akidahnya, sesat amalannya, sesat ibadatnya. Sesat yang teruk. Wa akharina minhum. Dan Allah Ta'ala bangkit juga Nabi SAW untuk orang-orang kemudian hari di kalangan mereka. Cuma lamma yalhaqu bihim, masih lagi belum tiba mereka itu. Makna kita semua. Lamma ni belum. Yalhaqu masih belum datang lagi mereka itu. Wa huwal azizul hakim, dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Asalnya sahabat Nabi. Apabila sahabat Nabi sudah ditarbiahkan dengan baik, lalu sahabat Nabi telah dibentuk untuk menjadi pengubah, untuk menjadi mubalik, untuk menjadi penyuruh kepada agama Allah. Jadi sahabat Nabi lah yang akan berusaha ke atas orang lain.
Jadi akhirin sini orang yang belum datang lagi. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Hidayah Allah Ta'ala melalui Nabi kepada sahabat dan kepada seluruh umat hingga kiamat, kurniaan Allah Ta'ala yang Allah bagi kepada siapa-siapa yang dia kendaki. Memang besar sungguh. Berbanding dengan nabi-nabi lain, seruan tauhid mereka, syariat mereka berkisar dengan kaum mereka sahaja. Adapun Nabi Muhammad rahmatan lil alamin kepada semua. Ini kurniaan Allah. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah mempunyai kurniaan yang begitu besar lagi agung. Baik. Apabila wahyu ni diturunkan, daripadanya lah berlakunya tilawah, daripadanya berlaku tazkiyah, daripadanya berlaku ta'lim. Bermakna kalau tiga-tiga ni ada, seseorang tu dikira menghargai wahyu Allah. Adapun Yahudi dahulu, dia tak menghargai. Jadi ayat ni nak beritahu kepada kita, wahai umat Muhammad, jangan jadi seperti ni. Jangan seperti Yahudi, tak menghargai. Mathalul ladzina hummilut Taurat, bandingan orang Yahudi yang dibebankan untuk supaya tilawah Taurat, untuk supaya tazkiyah melalui Taurat, untuk supaya mengajar kitab Taurat dan mengajar sunnah Nabi Musa. Summa lam yahmiluha, kemudian mereka tak menghargainya, tidak melakukannya. Lam yahmiluha dengan mana tidak menyempurnakannya. Tugas tadi diabaikan. Sehingga maknanya tak difahami, sehingga maknanya tak boleh dihayati. Sebab penghayatan tanpa fahaman tidak akan terhasil. Jadi apa-apa yang kita nak amal tu biarlah kita buat dengan kita faham. Semua perkara dalam agama ni buat tanpa faham tidak dapat hasil yang betul. Jadi lam yahmiluha, mereka tidak dapat menyempurnakannya. Mereka itu kamathalil himar, seperti mana himar. Yahmilu asfara, yang memikul kitab-kitab yang besar tapi tak faham apa satu dalam tu. Jadi Yahudi yang tak boleh menghayati Taurat sama seperti mana himar yang memikul kitab, dia tak tahu mana apa pun dalam tu. Tauhid tak tahu apa, sunnah tak tahu apa pun tidak tahu. Sedangkan dia pikul tu perkara yang sangat berharga. Tapi himar tak tahu apa. Dia hanya tahu, dia pikul barang. Dia pikul lembaran-lembaran kitab. Tapi isi kandungan dia tak tahu apa. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatillah. Buruk sungguh bandingan kaum yang mendustakan ayat Allah. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah tak akan bagi hidayah kepada kaum zalim. Dia kitab dia tak ikut, tapi dakwaan tinggi melangit. Kitab dia tak ikut, tapi dakwaan tinggi melangit. Apa dia? Mereka mendakwa mereka kekasih Allah. Anak-anak kekasih Allah. Qul ya ayyuhalladzina hadu, katalah wahai Yahudi, in za'amtum, sekiranya kamu menyangka bahawa dirimu annakum awliya'ulillah, wali-wali Allah. Kitab tilawah tidak ada, tazkiyah tidak ada, ta'lim tidak ada, tapi mengaku wali-wali Allah min dunin nas, bukan orang lain. Mana wali-wali Allah buat dia saja, lain-lain tidak boleh jadi wali Allah. Jadi apabila wali Allah, tentu dia nak jumpa dengan Allah. Setiap kekasih Allah ni merindui untuk bertemu dengan Allah. Dan jalan untuk bertemu dengan Allah mesti melalui jambatan mati. Mati bertemu dengan Allah. Bertemu dengan kekasih. Jadi kalau dakwaan kamu ni wali Allah, kekasih Allah, fatamannawul mauta, mintalah supaya diberi kematian. Fatlubul mauta, fatamannaw ni makna mintalah kematian. Kerana kematian itu satu-satunya jambatan untuk orang hidup jumpa dengan Allah di akhirat. In kuntum shadiqin, sekiranya kamu benar. Adakah Yahudi minta nak mati kah? Wala yatamannawnahu abada. Mereka tidak akan sekali-kali meminta nak mati selama-lama. Dan tidak ada keinginan pun pada mereka itu mati. Sebab apa? Bima qaddamat aydihim, sebab amalan yang mereka lakukan, tindak tanduk yang mereka lakukan, yang tidak mengharapkan mereka selamat di akhirat.
Wallahu alimun bizzalimin, dan Allah Maha mengetahui golongan yang zalim. Jadi takut sangat-sangatlah Yahudi daripada mati. Apa cara yang dia akan ikhtiar supaya tak berlaku mati? Tapi dakwaan mulut mereka kekasih Allah. Nak bertemu dengan Allah kena mati, tapi mati dia takut. Jadi Allah beritahu, qul, katalah kepada mereka, innal mautal ladzi tafirruna minhu, sesungguhnya mati yang kamu lari sungguh-sungguh daripadanya, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya mati akan tetap bertemu denganmu. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kamu semua akan dihadapkan kepada Allah yang bersifat Maha mengetahui perkara gaib lagi nyata. Dan apabila bertemu dan dihadapkan di sana, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, Allah Ta'ala akan hisab. Allah Ta'ala akan sebut segala-gala amal yang kamu lakukan untuk dia balas. Jadi, kitab ini adalah suatu anugerah Tuhan. Kena hargainya. Kena belajar, kena hayatinya. Kena sebar dan tabligkannya. Kalau tidak akan jadi macam himar. Kalau tidak akan jadi macam Yahudi. Semoga Allah lindungi kita semua. Kemudian Allah beritahu perkara yang boleh mengganggu, perkara yang boleh menggugat ilmu wahyu ini adalah dunia. Adalah dunia. Ayat ini mengenai sahabat Nabi sembahyang Jumaat. Zaman tu sembahyang Jumaat terlebih dahulu. Kemudian selepas Jumaat barulah khutbah. Yang ini seperti hari raya hari ini. Seperti hari raya hari ini, sembahyang dulu baru khutbah. Dulu-dulu pun khutbah Jumaat dibuat selepas pada sembahyang Jumaat. Jadi selepas sembahyang Jumaat akan tunggu dengar daripada Nabi tazkirah. Dan Nabi tazkirah melalui ayat-ayat Allah. Pada masa itu, rombongan-rombongan perniagaan yang pergi ke Syam balik daripada kerja mereka. Bawa segala-gala barang-barang untuk dijual beli di Madinah. Jadi apabila kedatangan rombongan perniagaan ini, maka untuk mengiklankan kepada masyarakat mereka sudah sampai, maka dipalu kompang. Menandakan perniagaan sudah sampai. Jadi para sahabat yang duduk tunggu khutbah tadi sebab sembahyang sudah selesai, dengar saja kompang, mereka keluar belakang daripada masjid, berebut untuk melihat barang-barang mana yang mereka perlu untuk beli. Tinggallah Nabi dengan 12 orang sahabat duduk baca khutbah dan 12 orang duduk dengar. Jadi Allah beritahu pada ayat ni, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, idza nudiya lis-shalah, apabila disuruh azan untuk sembahyang, mi yaumil Jumaah, hari Jumaat, fas'au ila bizikrillah, bersegeralah persiapan untuk pergi ingat Allah. Sembahyang Jumaat dan khutbah Jumaat. Ingat Allah sini, sembahyang dan khutbah. Wadharul bai'an, dan tinggallah segala urusan termasuk jualan yang paling menguntungkan. Jadi tinggallah urusan termasuk jualan yang paling menguntungkan. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagi kamu, in kuntum ta'lamun, sekiranya kamu tahu kelebihannya. Fa idza qudiyatis salatu, maka apabila selesai sembahyang Jumaat dan selesai khutbah, fantashiru fil ard, bolehlah kamu bertebaran semula di permukaan bumi Tuhan. Wa bataghu min fadlillah, dan carilah kurniaan rezeki daripada Allah. Wa dzkurullaha katsira, begitupun ingatlah Allah Ta'ala banyak-banyak di dalam mencari rezeki. Kerana ingat Allah dalam masjid ini sudah biasa. Sini Allah pesan pula, ingatlah Allah banyak-banyak dalam mencari rezeki. Apabila berada di luar masjid, gangguan manusia kepada lalai itu banyak berbanding seseorang tu duduk dalam masjid. Masjid ada sembahyang, masjid ada baca khutbah, masjid perkara-perkara yang dibuat dalam tu semua ingat Allah belaka. Tapi apabila kamu bergerak ke merata tempat di dalam dunia untuk mencari rezeki, Allah pesan, wadhkurullaha katsira, ingat Allah banyak-banyak. Ingat Allah banyak-banyak ni, ingat dengan semua anggota yang ada pada kamu. Ingat dengan hatimu, ingat dengan lidahmu, dengan segala anggotamu lah. Sini ulama tafsir tulis, katsira ni banyak dengan mana? Semua keadaan. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan di luar masjid kamu, yang kamu masa mencari rezeki, kamu banyak ingat Allah, kamu akan berjaya.
Kemudian teguran. Teguran kepada segelintir sahabat ataupun teguran kepada jemaah sahabat yang meninggalkan khutbah Nabi, pergi berebut-rebut untuk melihat barang-barang yang datang daripada Syam sana. Wa idza ra'au tijaratan, apabila mereka melihat perniagaan telah sampai. Au lahwan, atau mendengar bunyi kompang sebagai memaklumkan perniagaan itu telah sampai. Infaddu ilaiha. Infaddu maknanya mereka itu berselerak keluar daripada masjid ke arah perniagaan itu. Tafarraqun kharijina, berselerak keluar daripada masjid ke arah perniagaan yang telah sampai itu. Wa tarakuka qa'ima, dan mereka meninggalkan kamu berdiri sedang baca khutbah. Dalam hadis didapati yang tinggal duduk dengan Nabi dalam masa Nabi baca khutbah 12 orang saja. Lain-lain semua pergi. Inilah biasanya, benda-benda seperti inilah biasanya yang melalaikan. Qul, katalah kepada mereka, ma indallahi khairun. Apa yang Allah sediakan daripada pahala, pahala yang dikenakan sini ialah khutbah yang disampaikan oleh Nabi. Lebih baik minal lahwi wa minat tijarah. Lebih baik daripada dengar hiburan seperti kompang tadi, wa minat tijarah. Lebih baik lagi daripada perniagaan. Didahulukan sebut lahwi berbanding tijarah, kerana lahwi dengan tijarah ni, lahwi lebih tidak berfaedah. Berbanding dengan tijarah banyak juga faedah. Tapi nak banding dengan pahala yang Allah sediakan daripada khutbah Nabi, lebih baik. Wallahu khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik yang menyediakan rezeki.